apa yang kita dah bincangkan bermula dari semalam. Jadi jangan miss sesi saya. Semalam kita dah mula, hari ini, minggu depan kita akan sambung lagi sehinggalah kita habis semua struktur dan kepada dinamik pasaran ya. Wassalam Kimi, maaf terlewat sikit kita mula sebab ada masalah teknikal sikit. Saya punya laptop ni tiba-tiba dia update lah pula. Kita nak start dia update. Okey, jadi petang ni topik kita adalah struktur motif bagaimana berdagang ikut arah pasaran. Kita sambung kepada wave 3 dan seterusnya. Tapi kita akan ulang kaji sedikit bagi mereka yang miss. Hopefully banyak membantu terutamanya macam Zuan, Kimi, Joe, Wassalam dan rakan-rakan yang lain yang dah ada asas kepada Elliott Wave Jadi dan anda akan mula melihat Elliott Wave tu daripada sudut lain sudut lebih besar kepada penggunaan korelasi, dan daripada korelasi berkenaan kita akan melihat kepada momentum, structure dan juga dynamic the whole market, menjangkakan apa yang boleh berlaku di sebelah kanan dan yang penting apa jangan dibuat. Okey. Jadi sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pembuat asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selama lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat kepada kita sambung apa yang kita dah mulakan. Kita ulang kaji sedikit apa yang kita dah cover Okey, jadi struktur pasaran dalam teori Elliott Wave, basic dia hanya benda ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita belum masuk konsep fraktal lagi di mana 5 ni akan membentuk satu yang lebih besar ataupun A yang lebih besar. Itu kita akan masuk pada hari Isnin Selepas tu kita akan ada correction 3 wave. Sama ada A ataupun W, B ataupun X dan C ataupun Y Okey. Sambil-sambil tu kita masukkan dinamik sambil-sambil tu sebabnya ada yang dah ikut lama. Jadi kalau saya ulang-ulang benda yang ni, tak ada benda baru nak dengar kan Kimi Jadi kita sambil tu kita masukkan pecahan fraktal dan kaitan dengan dinamik Okey. Jadi kita dah lihat kepada yang semalam di mana kita melihat kepada lekuk satu. Okey. Jadi dalam lekuk satu ni dibentuk oleh satu pergerakan yang digelar sebagai lekuk satu ni dibentuk oleh something yang kita gelar sebagai motif pergerakan yang membawa kepada arah. Tetapi lekuk 1 dan lekuk 5, pergerakan yang membawa kepada arah dalam Elliott Wave, dia dibentuk oleh 3 struktur. Yang pertama, struktur yang membawa kepada arah, kita panggil dia motif sequence. Saya guna perkataan lain sikit daripada standard Elliott Wave motif sequence. Tengok perkataan yang saya guna. Saya akan mula kepada sequence chart. Boleh Zuan? Lain sikit daripada Elliott Wave di mana saya melihat kepada siri pergerakan motif. Start kita mula hari ini, kita akan gunakan bahasa motif sequence, corrective sequence. Boleh? Kalau anda biasa dengan Elliott Wave, structure motif, structure corrective. Saya tak gunakan structure, perkataan structure. Saya gunakan sequence, siri pergerakan motif
ataupun siri pergerakan korektif. Nampak dah? Nampak dah kenapa saya tak pakai W, X, Y, X dan Z, Hakimi? Jo? Zuan? Nampak tak kenapa dalam sistem saya tak pakai W, X, Y, X dan Z? Itu hari Isnin. Okey, hari Isnin ataupun hari Selasa. Okey, motif sequence dibentuk oleh 3 jenis struktur. Struktur pertama adalah motif biasa. Okey, sama seperti yang inilah, di mana kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu motif biasa. Maksudnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ni membentuk apa yang pecahan dalam ni. Sambil-sambil tu kita masuk jugalah fraktal. Okey. Yang dalam ni. Bukan sebab dia susah nak label. Label tu ambil tu je. W, X, Y, X dan Z tu dia punya kiraan tu 5. Dia tak kena dengan sistem saya. Faham? W, X, Y, X dan Z 5. Itu jadi motif sequence, sedangkan itu correction. Faham je? Okay. Now, apa kita kat mana tadi? Lost kejap. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 motif sequence dan ini adalah motif biasa. Ini adalah motif biasa. Syarat-syarat asas tak boleh langgar. 2 tak boleh bawah 1. 3 tak boleh paling pendek. 4 tak boleh masuk 1. Itu adalah motif biasa. 2 tak boleh bawah 1. 3 tak boleh paling pendek. 4 tak masuk kepala 1. Itu syarat asas tak boleh langgar apabila kita katakan itu motif. Wassalam, Pian. Okey. Jenis yang kedua dikenali sebagai motif dengan extension. Motif dengan extension adalah apabila kita ada salah satu daripada yang membawa mengikut arah, sama ada 1, 3 atau 5 panjang daripada yang lain. Sama ada kita ada 1 yang panjang, 2, 3 pendek daripada 1, 4 tak masuk. 4 ni tak masuk 4 tak boleh masuk. Kalau kita kata itu extension dan 5. Okay. Dan 5. Ini adalah extension 1. Ada perjalanan balik ditunda. Okey, Pian. Okey. Ini adalah extension 1. Yang jenis kedua adalah extension 3. Ini banyak guna dia tau. Ini banyak guna dia. Okey. Ya, kita dah online. Okey, boleh dengar? Sambung, okey. Okey. Tiba-tiba hilang. Saya cakap seorang-seorang. Hilang balik. Sekejap. Dah. Sekejap saya refresh. Saya pun kena refresh ni.
Okey, dah ngam. Irina dah okey eh? Dah okey eh? Okey dah ya? Okey. Okey, thank you. Okey, jadi ini adalah extension untuk lekuk 3 di mana 3 kita ada yang lebih panjang. Tak sing. Pergi kita ada extension 5. Ini adalah extension dari 5. Okey? Itu adalah jenis-jenis dia. Jenis-jenis extension ya. Ini semua ada maksud dia sendiri kepada dinamik nanti. Saya bagi contoh sambil-sambil tu sebab saya nampak ada yang baru tak? Tak apa, kita masuk jugalah kepada chart dia. Bagi contoh. Bilanya kita nak extend. Sebab ini yang paling susah dalam Elliott Wave. Kita macam mana anda nak tahu kita nak letak kat mana ya. Contoh. Ini adalah untuk DEX. DEX. Kalau saya letak dia macam ni, apa kesan dia? Kat belakang, kita ada separation untuk wave 3. Jadi ini boleh jadi wave 3. Saya nak anda tengok beza dia. 3. Ini boleh jadi wave 3 sebab 1 dengan 4 dia ada separation. Maksudnya ini adalah motif. Jadi 3 boleh kat sini ya. Dan saya boleh letakkan 5 di sini. Saya nak anda tengok apa beza dia. Kalau saya buat macam ni, 1 macam ni, sini jadi 2, apa akan jangkaan kita dekat sini? Kita akan ada yang, tengok beza dia. Ini akan jadi macam ni. Lepas tu 3 kita jangka panjang. Anda sentiasa nak extendkan wave 3. Okey? 3 kita akan lebih jauh. Mungkin itu tak salah 4 dan 5. Beza dia kalau saya buat macam yang saya buat tadi. 1, 2, 3, 4. Mana 1 dia? 1, oh okey. 2, 3, 4 dan 5. Okey, beza dia kalau kita buat macam ni, kita nak katakan struktur ini tak lama lagi nak habis. 1, 2, lepas tu kita ada pecahan dia. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebelum dia continue, 3, 4, 5. Beza kan ya? Kalau kita extendkan 1, 2, ini akan lebih panjang. Faham? Apa beza dua ni? Yang ini menceritakan sekarang ni kita ada yen dynamic. Sekarang ni. Alamak. Ini ini yen dynamic. Sekarang. Okey? Yang ini kalau dia adalah satu, the whole thing ini the whole thing ini adalah satu merah kat sini dan kita sedang menjangkakan 2. Ini adalah yang ini dekat sini. 1. Itu adalah dollar dynamic. Nampak? Apa beza dia?
Boleh? Itu kegunaan extension dalam dynamic market. Jadi kalau kita melihat kepada kita dah masuk advance sangat. Tapi ada tak bagi mereka yang dah ikut itu tak advance pun. Tapi bagi mereka yang baru, anda mungkin tak tahu apa benda lah Zul cerita ni. Okey. Kena tengok kat UJ juga bila dah lukis. Betul. Exactly. Kena tengok UJ, kena tengok lain-lain indeks. Boleh? Itu kegunaan extension ni. Selain daripada extension dalam motif, extension dalam korektif untuk zigzag, extension dalam korektif untuk flat, iaitu yang 5 dia. Faham? Okey? Kena tengok yang 5 dia. Kenapa kita tak dapat nak katakan US dollar dynamic positif kuat? Wave 1 the whole thing sebab GA ke bawah. Tu sebab dia. Okey? Tu sebab dia. Kita tak dapat nak katakan itu adalah US dollar. Betul? Baki account tu penting. Okey. Jenis yang ketiga, dah mula tangkap macam mana saya melihat kepada fractal apa nak guna. Dah mula tangkap. Zuan dah nampak kan Zuan? Kimi dah boleh nampak kan Pian? Ya, benda-benda setiap fractal tu saya kira. Itulah distribution system yang saya pakai. Dan saya cuba selarikan supaya semua chart cerita dia sama. Fi. Boleh Jenis yang ketiga dikenali sebagai diagonal. Diagonal cuma berlaku dekat 3 tempat. 2 tempat. Iaitu dekat lekuk 1 ataupun lekuk 5 dalam motif. Korektif kita tak sentuh lagi. A pun dia boleh dibentuk oleh diagonal. C pun boleh dibentuk oleh diagonal. Zul tanya saya Kimi nampak atau Zul tanya saya nampak tak? Semua orang nampak. Boleh? Diagonal ni dia langgar sifat. Sama ada kecuali satu je dia tak boleh langgar. Satu benda dia tak boleh langgar. Dua benda dia tak boleh langgar. Yang sifat asas ni 2 dan 3. 2 tak boleh bawah 1. 2 ni tetap tak boleh bawah 1. Itu memang syarat wajib tak boleh langgar. 2 ni tetap tak boleh langgar. 3 tak boleh paling pendek. Lain daripada tu 4 dia boleh sama dengan 2, dia tak boleh bawah 2 lah. Kalau bawah 2 bukan 4 kan. Fiat. Okey. Dan yang kelima. Okey, jadi untuk diagonal ni, dalam sistem yang saya pakai, dalam motif sequence yang saya pakai, okey, saya akan katakan struktur ini adalah diagonal dengan syarat-syarat yang berikut. Sekiranya wave 3 tak sampai 1.618. Dia langgar salah satu syarat dia. Okey. Itu nombor 1. Nombor 2, wave 4 retrace lebih daripada 50% of 3. Korang cerita apa ni? Aku nak baca balik sebab sel gol hari tu. Aduh, kejap. Mengucap sekejap.
Baiklah. Faham? Dua benda ni saya katakan diagonal. Syarat ketiga, ada satu lagi. Siapa tahu? Siapa boleh tambah kat sini? Satu lagi. Untuk dia jadi diagonal. Diagonal boleh berlaku dekat wave 3, tapi wave 3 tadi tak boleh melengkapkan wave 3 of 3. Tak apa. Kalau orang baru first time ikut, apa benda Zul cerita ni? Dia tak jadi balik kampung. Tu je cerita dia. Okey. Satu lagi syarat untuk dia boleh jadi diagonal. Satu lagi. Apa satu lagi? Yang dia boleh jadi diagonal. Cuma diagonal saja ada sifat itu. Mungkin ada sifat tu. Motif tak dapat ada sifat tu. Satu lagi. Yang tak cukup syarat dalam sistem saya. Ada dalam nota tu. Wave 5 kalau dia tak ada divergence. Okey? Dekat oscillator lah, RSI ataupun stokastik. Itu adalah untuk diagonal. Kadang-kadang kena nampak satu tu tak ada divergence. Ataupun 5 tak ada divergence. Tetapi wave 3 dia kena ada divergence. Boleh? Okey, kenapa saya ceritakan pasal lanjutan? Sebab kita nak masuk kepada semalam. Kita dah cover mengenai wave 1. Okey. Lekuk 1. Dalam motif sequence. Saya ingat saya akan gunakan perkataan ini exclusively untuk chart. Saya tak akan guna perkataan structure dah. Saya mulai hari ini anda akan dengar saya menggunakan perkataan sequence. Okey? Sequence. Sebab sistem saya amat unik kepada benda itu. Itu sebabnya saya tak gunakan perkataan structure. Saya menggunakan perkataan sequence sebenarnya. Dulu-dulu saya letakkan tapi takut orang tak faham. Saya keluarkan balik, saya letak structure. Okey, jadi dalam motif sequence, lekuk 1 boleh dibentuk oleh salah satu daripada 3 ni. Okey, sama ada motif biasa, sama ada motif dengan lanjutan, ataupun diagonal. Okey, itu lekuk 1. Boleh dibentuk oleh sama ada 3 jenis motif sequence. Ada soalan? Itu direct je, tak ada apa-apa. Lekuk 2. Yang membetulkan lekuk 1. Okey. Lazimnya akan membentuk correction yang dalam. Iaitu di antara 50% ke 61.8. Dia boleh pergi jauh lagi. Ya, tapi syarat asas dia tak boleh melangkaui permulaan 1. Itu adalah lekuk 2. 1 dan 2. Lazimnya area ini. Sekurang-kurangnya 38.2 untuk analisa. Dia boleh je kecil, 14.6. Boleh. Tetapi untuk anda nak trade,
bila anda sedang melukis, sekiranya kita nampak satu correction berlaku, 1, 2, 3, 4, 5, 1 dan mula melakukan wave 2, sekiranya penurunan pertama 3 lekuk ni, bila dia lepas daripada pertama ni, saya besarkan sikit. Bila dia lepas daripada yang pertama ni, dan anda dapati anda punya target dekat sini 100% dia, zoom ini susahlah pula nak tulis. 100% daripada benda tu tak cecah 38.2, anda tak akan letak order. Ini mungkin akan buat benda lain, double, ataupun inilah 1, 2, 3, 4, 5 lebih dalam. Faham? Kalau anda dapati, anda dia mula melakukan koreksi, macam mana kita tahu kan? Kita nampak di sini motif, di sini ada RSI punya divergence. Lepas tu anda tengok dekat RSI pun dia buat macam ni. Kan ada divergence. Lepas tu dia break. Dia break. Anda nampak dia break. Okey, anda katakan, oh ini dah wave 2. Okey. Ataupun stokastik dia dah reset. Itu reset. Stokastik kita panggil kataan reset. Okey. Kalau itu berlaku dan anda katakan, oh ini dah wave 2. Bila melakukan lekuk ketiga, kita nampak struktur ketiga dia dan kita dapati sasaran kita di sini. Okey. Sasaran kita di sini tak cecah 38.2. Tak sampai. Kalau tak sampai, anda tak letakkan limit order. Okey, kita akan jangkakan ini sama ada akan membuat struktur yang lebih dalam, iaitu ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ataupun dia akan buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Ada perbezaan dia, ini adalah yen, ini adalah US dollar. Sekali lagi, apa kita nak cek kalau ini berlaku dekat indeks? UJ. UJ. Anda cek UJ. Sekiranya UJ tengah jatuh, itu adalah benda ni. Sekiranya UJ tengah buat corrective structure ke bawah, ada 5 lekuk dan itu adalah yen. Sekiranya UJ jatuh tapi 3 lekuk ataupun naik ke atas, itu adalah US dollar. Jatuh tapi 3 lekuk, itu US dollar. Jatuh sebab itu adalah buyer. Kalau jatuh 3 lekuk, itu buyer market. Kalau jatuh 5 short term, itu adalah seller market kepada fraktal kecil. Itu yen. Tak apa, kita belum masuk konsep tu lagi. Banyak saya nak kongsikan, tapi saya tak nak confusekan anda. Tapi ambil yang senang, yang mudah, yang boleh pakai, yang nak dipakai. Ada soalan mengenai wave 2 ni? Wave 2, RSI dia akan break, stokastik dia akan reset. Tak kisah dia kecil saja pun, dia momentum akan nampak besar. Itu adalah wave 2. Wave 4 pun sama.
Tapi wave 2 wajib kena ada yang reset. Biarpun nampak kecil je dekat chart, dekat harga, tetapi momentum dia nampak. Ada soalan? Wave 2? 38.2. Bila anda tengah analisa, oh ni nak letak limit order ni, tapi tarik Fibonacci retracement sepanjang wave 1, penurunan wave 2 dia tak sampai pun 38.2 untuk 100% 3 wave extension kat sini. Itu tak dapat letak limit order. Okey? Kalau tak ada soalan, kita move kepada wave 3. Dalam motif sequence, ya. Lekuk 3, sifat dia mempunyai momentum yang tertinggi. Kita nak tengok momentum oscillator dekat mana. Jangan tengok dekat yang terlalu besar. Tengok dekat paling yang boleh diguna pakai adalah hourly ke bawah. H4, H1 dan seterusnya. Daily ke atas tak dapat. Kecuali untuk melihat divergence. Untuk momentum tak dapat. Jadi untuk mengenal pasti wave 3 cuma letak guna RSI, guna stokastik dengan melihat yang tertinggi ataupun terendah, anda tak dapat gunakan untuk identify wave 3 bila dia bergerak dengan ni. Anda tak dapat gunakan yang bacaan tertinggi ataupun terendah dalam yang besar, tetapi untuk time frame hourly ke bawah. Okey, lekuk 3. Lekuk 3 adalah yang wajib. Kalau kita katakan struktur ini adalah struktur motif, katalah kita kata wave 1 motif, dan lekuk 3 wajib membentuk struktur lanjutan ataupun struktur motif. Struktur motif kat sini bermaksud ini adalah untuk 3. 1, 2 dan lekuk 3 dia. Lekuk 3 internal dia ini wajib motif. Maksudnya syarat-syarat untuk motif tadi iaitu wave 2 tak boleh bawah 1, 3 tak boleh paling pendek, 4 tak boleh bawah 1. Tak boleh masuk balik kepada 1. 3 syarat ni kena ada dalam wave 3. Boleh? Kalau struktur dia 5, 3, 5, 3, 5. Yes, betul sendiri. Ya, ini maksudnya kena ada separation. Benda ni yang ramai lukis wave langgar. Ya, internal ni 1, 2, 3, 4. Ini tak boleh bersilang. 4 dengan 1. Syarat tu tak boleh langgar langsung. Kalau anda tak dapat jumpa dia, meaning itu bukan wave 3. Ataupun anda kena lukis yang force. Maksudnya 3 tu 3, 5, 11 pendek je. Macam banyak lukisan saya anda dapati. 1 tiba-tiba kecil je. Sebab nak cari lekuk 3. Benda tu lah yang banyak orang langgar. Sebab the moment 4 masuk 1, itu cuma boleh berlaku dalam diagonal. Ramai langgar. Ada pelbagai qualification pun dilanggar benda tu. Aduh, sakit mata tengok. Itu tak boleh. Itu syarat wajib. Tak boleh langgar langsung. The moment 4 masuk 1, itu bukan wave 3. Kecuali kesemua struktur tu merupakan diagonal. Maksudnya 1, 2, 3,
ke semua struktur tu diagonal lah. Semua struktur tu diagonal 3, 3, 3, 3. Itu baru boleh dia jadi 4 tu masuk 1. Ramai langgar. Tak payah cerita cewa. Yang international mana pun pergi langgar. Itu tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Ya, sebab tak ada middle diagonal. Dia ada apa depan dengan belakang punya diagonal. Tak ada yang tengah-tengah punya diagonal. Tak wujud dalam dictionary Elliott wave. Benda tu yang orang lama langgar. Itu adalah yang menyebabkan saya pilih Elliott wave untuk dynamic, kalau nak tahu. Sebab ini yang objektif. Wave 3 ni yang paling objektif dalam Elliott wave. Dan kita letakkan benda yang memang dalam syarat asas tapi ramai orang langgar. Tak tahu kenapa orang langgar betul. Okey. Untuk wave 3 sekurang-kurangnya 0.618 untuk cukup syarat asas. Bila kita ambil 1, 2 daripada permulaan 1, wave 3 0.618 untuk syarat asas. Tetapi, now dengar. Apa yang, bagaimana kita bila kita trading. Bila anda menjangkakan wave 3 dalam sistem saya, okey, wave 3 kita akan jangkakan sekurang-kurangnya berapa? Siapa tahu? 1, 2, bila kita menganggarkan wave 3. Kalau dalam buku Elliott wave, sekurang-kurangnya 0.618 untuk cukup syarat. Tetapi bila kita trading, itu cukup syarat. Tetapi bila kita trade, kita menganggarkan wave 3 sekurang-kurangnya berapa? Setiap hari saya cerita benda tu. Tiap-tiap hari saya cerita benda tu. Inilah asas kepada teknik yang diguna pakai dalam 3711, iaitu incomplete sequence. 100%. Nampak? Murphy's Law. Okey. Syarat asas untuk cukup syarat, kalau kita nak lukis dah jadi kan, benda dah turun balik, kita nak jadikan dia motif. Wave 3 0.618. Tapi bila kita trade, sama macam wave 2 tadi dia boleh je 14.6 je, 23.6, lepas tu dia terus naik. Entah apa news, itu banyak dekat saham. Tetapi bila kita tengah trading sebagai filter, wave 2 38.2, wave 3 100%. Faham? Biasa, Pian. Okey, kita ada berapa minit lagi? Okey. Ada soalan untuk yang ini? Jadi ingat benda ni yang jarang orang nak cerita. Sebab saya tahu kenapa orang ramai tak cerita benda tu. Faham tak kenapa orang ramai tak cerita pasal yang ni, Zuan? Kalau anda ikut kelas Elliott wave. Itu yang menjadikan dia susah nak lukis. Bagi sistem dia lah. Lompat tembok. Okey. Dan saya tambah lagi. Sekiranya kita menjangkakan 3 of 3 sampai 1.6, kita katakan ini adalah 3 of 3.
Sebab kalau dia jadikan benda ni, dia akan susah nak lukis. Ramai yang lukis dia cuma tengok lekuk je, main lekuk semua letak 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Asal nampak je. Suruh dia bagi pecahan wave 3, nganga. Ramai. Ini apa yang saya alami sendiri pada tahun 2015. 2015 saya ikut satu, bukan dalam Malaysia, luar Malaysia. Saya tanyalah, ada tak yang wave 3 ni kena motif? Yes, betul dia cakap. Tapi kalau motif, kenapa 4 dengan 1 tu bersilang? Alamak, dia senyap dah. So dia tukar topik ujungnya. Saya main kira lekuk je, main tam je nampak 3, 3, 4, 4. Mana ada middle diagonal? Tak wujud. Tak wujud. Mana ada mid diagonal? Itu dalam buku je pun. Memang dalam asas. Lepas tu kena tukar topik aku biar. Ujung dia pusing. Malas aku nak gaduh. Bukan nak gaduh, kita nak tanya kan. Kena tukar topik lepas tu. Alamak, cerita lain. Dah sampai WXY terus. Tadi cerita 3. If you can confuse them. Pening kepala sekejap. Aku pun pening. Apa benda nak cerita? 1,500 bayar US dollar. Okey. Kecuali kesemuanya, kalau anda tak nampak 3, memang structure tu motif, anda kena jadikan dia macam kita buat benda ni. Sebab itu cat silver saya, siapa perasan cat silver saya kena buat semua ni sebagai ABC, semua ni. Sebab tak ada 1618. Ikan jatuh. Apa kena Datul? Faham? Sebab tak ada 1618. Ceritakan saya. Cuma satu tempat je ada saya jumpa 1618. Situ je. Lain ni tak ada 1618. Sini tak ada 1618. Jadi tak dapat jadi 3. Saya kena jadikan dia benda ni. Saya kena jadikan benda ni 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau anda nak tahu orang tu cukup tak pengetahuan dia mengenai Elliott wave, suruh dia lukis silver yang structure dari sini. Itu cara anda test dia. Sebab tak ada 1618 dalam ni, kecuali di sini. Situ je saya dapat lukis 1618 yang ada separation. Lain tak ada. Tak ada. Pergi sampai 5 minit, 1 minit punya cat saya tengok silver. Berbelit mata aku lukis dia. Tips tak nak kucing larikan makan lauk saya. Cerita apa? Faham? Satu silver kita kena buat benda tu. Iaitu, kesemua ni merupakan wave 1. Internal dia 3, 3, 3, 3. Baru dapat jadi 1. Kecuali tiba-tiba dia pecut, ada saya tukar. Ni tak dapat lah, takkan nak paksa kan. Benda yang memang tak ada, nak buat macam mana? Kalau anda nak tahu orang tu apa, cukup tak dia punya knowledge pasal ni, ada suruh dia lukis silver yang tu. Yang tu payah. Tak ramai orang boleh lukis benda tu. Kalau kira lekuk dia, jumpa 3 je Kimi. Betul tak Kimi? Jumpa 3, 7. 3, 7. Apa ni? Kan? Anda kira stokastik dia pun tak sama. Dia adalah nombor dalam internal adalah nombor korektif. Jadi anda kena jadikan diagonal. Okey? Jadi kalau dia diagonal, itu bukan wave 3. Itu 1 ataupun 5. Itulah benda-benda dia. Okey, now.
Wave 3 lazimnya ini yang 1618, 2618 dan seterusnya 4236 dan apa-apa jugalah. Itu lekuk 3. Ada soalan untuk lekuk 3? Biasanya lekuk 3 untuk indeks, untuk saham dan juga untuk currency. Inilah yang kita akan extend. Kita akan cuba cari extension dan sentiasa akan cuba extendkan wave 3. Itu adalah kelaziman. Bila melukis chart untuk indeks, saham dan currency, anda akan cuba untuk extendkan wave 3. Kalau senior sampai bukan. Saya kena cek lukisan saya. Jadi saya turun cari mana 1618 tak ada. Tak ada. Saya tak jumpa. Jadi tak dapat. Saya tak suka lukis ABC tu. Saya nak lukisan saya simple. Masalahnya dia tak ada. Jadi saya kenalah turun cari sampai ada. Tak jumpa. Alah, tak jumpa, tak dapat lah lukis. Kena lukis ABC ataupun WXY lah. Tak ramai, don't worry. Kalau anda tak dapat nak lukis dia, Sunbi, tak ramai orang yang boleh lukis benda tu. Tak ramai orang boleh lukis benda tu. So, kalau anda tak dapat, don't worry. Dia ambil masa bertahun. Kena very. Satu saya sediakan cat saya supaya boleh jadi rujukan. Sambil tu kita terangkan. Okey. Itu lekuk 3. Lekuk 4. Dalam motif sequence. Saya cerita motif sequence. Lekuk 4 dalam motif sequence. Dalam motif, dia tak boleh melangkaui 50% lekuk 3. Alah. Kalau kita katakan ini wave 3, ini wave 4, lekuk 4 tak boleh turun lebih 50%. Kalau lekuk 4 melangkaui 50%, tak boleh lebih daripada 50% Fibo retracement. Kalau lekuk 4 melangkaui 50%, itu diagonal. Maksudnya struktur ini tak boleh melengkapkan 3. Faham? 3 yang lebih besar. Dia tak boleh jadi 3 yang lebih besar. Dia boleh jadi 1. Maksudnya diagonal. Saya kalau tak dapat lukis, saya pakai dadu. Tengok nombor apa keluar. Tapi nombor 6 tak boleh beli. Nombor 2 je keluar kan. Nombor 2 je. Pian mood dia lain sikit hari ni, Jo. Tak tahu, mungkin orang rumah balik, dia tak balik kot. Kita fitnah sikit je. Kita fitnah sikit. Diet tanpa diet. Okey? Lekuk 4 tak melangkaui 50%. Kalau dia melangkaui 50%, itu bukannya struktur lanjutan ataupun motif. Itu adalah diagonal. Anda kena alihkan cat anda. Kalau anda lukis, anda lukis 1, 2 kan. 1, 2. Lepas tu anda menganggarkan ini 3. Dah ada extension 3. Anda jangkakan 4. Ni 4. Ini guna rule tu tadi. Anda sedang lihat 4 kan. Dan anda sedang menjangkakan kat sini akan buat 5. Dan 5 tu melengkapkan 3. 3. 5 T melengkapkan 3. Katalah anda menyangka macam ni, primary kepada cycle. Dia nak habiskan 3. Tiba-tiba yang dekat sini, 4 dia kan, dia masuk balik 50%. Apa yang anda buat? Fitnah berjemaah. Mop lantai kan. Apa yang anda buat kalau ini berlaku?
Itu guna rule-rule ni tahu. Ada dua benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda extendkan satu kepada sini. Anda jangkakan ini menghabiskan satu, ataupun anda jadikan ini sebagai apa? Nest. 1, 2, 1 dan 2. Ya, dua benda yang anda boleh buat, extend satu ataupun nest. Anda pecahkan dia. 1, 2, 1, 2. Exactly. Itulah guna rule. Sebab itu kita bila kita trade 50% kita letak biji. Yes. Terutamanya yang bagi apa? Lower cap. Lower cap banyak extend entah apa pergerakan dia. Lepas tu jatuh macam tu juga. Kita ni darah muda. Betul kan? Tapi kalau tangkap extend masa awal, anda pergi jauh. Kalau tak dapat, terlepas. Itu je. Okey. Itu adalah sekali lagi kepada lekuk 4. Ada soalan tak? Semua ni ada guna tau. Tak ada orang cerita benda-benda ni. Seriously, anda pergi mana-mana, tak ada orang cerita benda ni. Saya terkejut. Tak ada orang cerita benda-benda asas sifat dan perkaitan Fibo. Tak ada orang cerita. Jadi macam minyak. Tak apa. Company. Satu kita kepada company. Nak masuk dia ke atas. Nak masuk apa? Betul tak? Ada tak siapa-siapa cerita macam ni? Tak ada. Tak ada. Dia cerita 1, 2, 3, 4, 5 itu motif. Turun ke bawah itu korektif. Korektif benda itu tak ada apa-apa. Terciduk balik. Grid. Okey. Tolonglah ambil nota-nota ni sebabnya kalau apa-apa saya ada berkongsi kepada sebelum ini ada ramai, ada belasan orang. Cuma 7 orang yang saya lengkapkan ke semua distribution system ni, dan ada yang diorang dah tak ada yang masih trade tapi dia pakai cara dia. Ada 2 orang yang fully utilize. Seorang dia buat services dia sendiri. Seorang lagi masih guna. Cumanya dia memang senyap, dia tak mengajar. Saya duk push dia dahulu untuk mengajar tapi dia tak. Dan naslah saya buatlah. Saya nak turunkan dan habiskan benda ni. Dan ambil percuma. Tolong ambil. Tak akan ada orang cerita macam ni. Dan nanti insyaAllah Pian boleh cerita macam ni, Zuan boleh cerita macam ni, Kimi boleh cerita macam ni, Joe boleh cerita macam ni, dan Kimi A, Kimi B, Kimi C, semualah boleh bercerita. Sundi boleh cerita macam ni. Tolong ambil benda-benda ni sebab dia tak ada. Saya tak tahu nak turunkan kat mana lagi dah. Okay. Now, kita dah sampai lekuk 4. Ada soalan tak? Jelas tak yang lekuk 4 ni? Lekuk 4 lazim. Okey, satu lagi. Bila anda sedang, katalah anda trading untuk lekuk 4, sama ada kita ada incomplete sequence, trading lekuk 4. 1, 2, 3 kita tak sampai lagi 100%, lepas tu dia turun. Anda menjangkakan ini lekuk 4. Katalah berdasarkan ni ada incomplete sequence. Dan berdasarkan dinamik, anda jangka ini 1, 2, 3, dan ini lekuk 4. Berdasarkan dinamik.
dan anda jangkakan sini akan ada incomplete sequence. Kita ada incomplete sequence. Okey, dan anda nak trade lekuk 4 ni berdasarkan dinamik itu Isnin ataupun Selasa kita cerita pasal dinamik ni. Okey. Kalau anda menjangkakan koreksi ini berlaku lekuk 4, lekuk 4 bila ini berlaku sama seperti yang lekuk 2 tadi beza dia lekuk 4 bila kita sedang menganggarkan tempat dia sekurang-kurangnya 23.6. Kalau tak sampai sama, double ataupun dia buat zigzag. 5 orang tu, tapi semua tak sabar. Memanglah, orang semua suka nak masuk setiap masa. Sedangkan trend tak semua masa berlaku, faham? Okey, kita dah habis masa rupanya. Tak apa. Isnin kita sambung lagi cerita ni. Isnin kita sambung lagi cerita ni dan kita akan habiskanlah untuk motif structure pada hari Isnin. Saya ada extra session sebab Siti Wani tak ada. Ada urusan. Jadi kita akan sambung topik ni pada hari Isnin. Bagi siapa yang tak faham apa cerita ni, baca nota kita yang ada, ikut kita punya ni, kita akan sambung pada hari Isnin nanti Jumpa lagi selepas ni, kita berhenti sekejap. Kita akan masuk kepada sesi analisa pasaran bersama saya dengan Azmi selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.